Jumpa lagi dengan Zack Zaidi. Zack, seniman ni bergerak macam parti politik. Pagi bergaduh, petang bergaduh, cool sekejap, bergaduh lagi. So, you dah dapat presiden. So, what's next? Apa nak buat? Dia sebenarnya kita kena bawa maknanya dasar kita balik lah. Kembalikan kita punya dasar perjuangan kita balik. Ada 4 perkara. Seniman ni kita memperjuang, membela, menjaga kebajikan serta meningkatkan image artis Malaysia ni balik. Maknanya kita ikut asal kita balik. Ikut asal. Dan kepada mereka yang nak jadi artis dan sebagainya, ini adalah lesen untuk mereka jadi ni. Dia boleh, maknanya boleh daftar di seniman, di Pejabat Seniman di Melawati. Dan ataupun email pada kita persatuansenimanmalaysia@gmail.com, ataupun kalau ada pendapat dan pandangan bolehlah masuk Facebook kita, Facebook Seniman, maknanya facebook.com/Seniman Malaysia, Persatuan Seniman Malaysia, dan Twitter www.twitter/Seniman Malaysia. Maknanya kalau ada pendapat, pandangan, apa yang kita nak kena betul, pandangan daripada masyarakat tentang pentadbiran atau tentang artis, komen dan sebagainya, boleh buat kat situ dan kita akan memperbaharui benda tu daripada masa ke masa berdasarkan komen-komen tu. Supaya kita dapat dapat mentadbir persatuan tu dengan lebih baik lagi lah. Kalau asyik kita fikir kita betul ya, memang jahanam juga persatuan tu kan. Tak, Zack, you cakap soal nak jadi artis, nak daftar, dan daripada segi development human resource dalam industri ni, kita ada UiTM. Betul. Kemudian kita ada di Suara. Dan kemudian kita ada di USM, kajian seni teater dan sebagainya. Betul. Dan kita, I think every university ada. Betul. Sejauh mana mereka tahu pelibatan seniman dan sejauh mana seniman nak ambil juga peranan, kan? Bagi tahu mereka nak ada dekat. Dia sebenarnya universiti-universiti ni kena buat satu engagement dengan persatuan seni ni. Kenapa seniman sendiri tak? Dia sebenarnya bukan kita tak nak pergi sana. Tak nak pergi universiti tu tak nak pergi kita. Dia tak tahu nak pergi mana. Cuma ada satu universiti je. Saya pernah buat satu program dengan Universiti Utara Malaysia. UUM. Maknanya saya buat satu program, artis dapat ijazah. Maknanya saya tak langsung, kita dapat win-win situation. Universiti dapat something, kita pun dapat something. So dalam masa sama, benda tu, program tu berjaya. Saya lah salah seorang graduate dalam Universiti Utara Malaysia ni. Dan kita sampai universiti tu berjaya. Universiti Utara Malaysia ni berjaya membuat satu program, iaitu program Bachelor Industri Creative Management. Maknanya dia lebih fokus kepada pengurusan dalam industri seni tu. Sebab kebanyakan kalau kita tengok universiti-universiti lain, dia banyak lebih kepada praktikal. Maknanya macam Suara, dia lebih kepada sejarah rebung ni daripada asal mana, alat-alat muzik ni macam mana, lakonan teater macam mana, basic dan sebagainya. Jadi dia tak lebih menumpukan kepada pengurusan pentadbiran. Praktikal. Betul, praktikal tu. Jadi pengurusan ni sangat penting sebab bila pengurusan tu berlaku, wujudnya satu pengurusan yang cekap, secara automatik semuanya akan dapat. Jadi itu yang program tu berjaya mendapat satu program untuk Universiti Utara Malaysia, dan kita pula dapat degree. Maknanya melalui melalui universiti, tapi kita belajar juga. Kita kena belajar. Jadi kita dapat ni lah. Kalau kita tengok dekat US yang mana artis yang tak ada degree, dengan pengalaman dia dalam lakonan tu, dia pergi universiti dengan tunjuk apa kelebihan dia, dia punya profil dan sebagainya, dia boleh dapat. Terus dapat degree dah. Betul. Dan kalau kita tengok Obama sendiri, kalau nak bertanding jadi presiden pun, dia akan panggil orang-orang industri dulu, industri seni ni dulu, untuk bantu dia. Sebab tu besok keluar filmnya Obama, lagunya untuk Obama ni sebagainya. Tapi kalau kita dalam dunia politik ni, banyak tak gunakan orang industri, dia sayang. Sangat sayang. Okey Zack, katakanlah saya berada di kawasan di Sungai Panjang, tiba-tiba budak muda datang, baby, saya nak jadi pelakon. Apa advice you pada dia? Umur dia dalam 13 tahun gitu. Dia macam ni lah. Sebenarnya kita ni, kita ada bahagian, kita ada biro seniman ni, ada biro sukarelawan dan penajaan. Maknanya pengurusi biro ni adalah Lisa Surhani. Jadi dia boleh jadi sukarelawan dulu dalam persatuan. Dan mana tahu tiba-tiba satu hari dia jadi artis. Dia kena melalui permit SPP, nanti dia boleh melalui production. Dan masa time tu kita boleh serapkan dia terus menjadi ahli. Dan dia secara tak langsung daripada sukarelawan tu, dia dah mendapat input dan information tentang industri, dan lebih mudah untuk kita train dia sebagai ahli seniman yang lebih berkualiti. Maksud saya begini, katakanlah dia nak jadi artis, ilmu tak ada, apa tak ada, niat tak ada, sebab yang dilihat kat depan tu ialah glamour semata-mata.
So apa Dia nasihat you kena, kepada kita sebenarnya ada kelas. Sebenarnya kita ada kelas banyak. Kelas-kelas teater, kelas lakonan daripada pelakon-pelakon hebat kita, Fauzia Nawi, daripada ramai lah, kita ada ramai pelakon-pelakon ni. Tapi kalau kita nak melalui satu fasa dalam industri seni ni, tak kira daripada muzik atau lakonan, kita kena belajar dulu perkara basic. Jangan kita terus masuk tiba-tiba kita tak tahu apa saja prosedur dia. Mungkin boleh terangkan apa perkara basic yang mereka harus. Basic kena ada ilmu lah dulu. Ilmu Basic tu kena ada lah. Kalau lakonan kena ilmu lakonan. Maknanya kalau tak tahu kena pergi cari kelas-kelas yang lakonan daripada artis-artis yang akan buat. Jadi kena peka lah dalam Facebook dan Twitter tu. Dan dalam Facebook, Twitter, sinema pun ada kadang-kadang ada ni. Diwar-warkan Finas buat sini. And then kalau pada nyanyian tu belajar vokal dululah. Kalau setakat karaoke tu semua orang boleh nyanyi. Tapi sebenarnya bila jadi itu yang kena belajar dulu sebelum nak masuk industri lah. Maknanya kita dah prepare dulu. Jangan kita memperbodohkan diri kita dalam industri sedangkan ilmu tu tak ada kan. Malu kita ni. Tu terang-terang cakap kan. Okey tuan-tuan, banyak ilmu, banyak cerita, banyak kisah hari ni dengan Z Zaidi. Jangan lupa datang ke Sungai Panjang, ada landak, ada mentarang, ada klip-klip, dan jangan lupa ada tempe goreng sedap daripada Sungai Panjang. Temu lagi dalam siaran-siaran ini.